Okay, so Alhamdulillah, terima kasih kerana terus share, like dan subscribe. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menerus mendengar episod-episod seterusnya dalam wacana kita. Saya mungkin tak seglamour PN dan juga apa orang kata geng-geng bekas-bekas menteri yang buat podcast sebagainya. Tapi insyaAllah saya cuba sebaik mungkin lah, sebaik mungkin untuk kita nak sharekan apa informasi-informasi yang kita ada dan cuba untuk berkongsi ilmu-ilmu yang kita ada, maklumat-maklumat yang kita ada, berkongsi cerita mungkin dah ada available dekat dalam media tapi tak sempat nak baca, berkenaan dengan politik-politik semasa, isu politik semasa dan juga yang berkaitan dengan perkara tersebut di sekitarnya. Dan persoalan malam ini insya-Allah adalah menyentuh tentang beberapa perkara. Adakah UMNO sudah bersedia untuk tidak bersama dalam PRU akan datang? Itu persoalan dia. Penjelasan Ustaz Wan G mengenai kes beliau yang ini dilakukan dalam satu wawancara dengan sahabat saya, Eddie Arman, Arman Millennium, dalam TikTok beliau Arman Millennium, dan penjelasan itu dinyatakan. Dan Ustaz Daniel dibatalkan ceramah, lemahnya iman orang Kedah kan. Tapi sebelum tu saya kata kenapa penting tuan-tuan untuk share ni tuan-tuan ni yang retweet, yang share, yang like, yang subscribe. Tadi saya dengar ada someone share dekat saya pasal tiap-tiap malam ni ada satu TikToker ni nama Yani tau. Yani ni pro Pakatan Harapan. Lama dah dia. Sejak daripada masa pilihan raya hari tu beliau mula muncul lah. Daripada Twitter asalnya, kemudian dia masuk ke TikTok. So dalam tu dia jemput someone untuk bercakap. Dan model Yani, maksudnya kaedah live Yani dengan kaedah live saya ni berbeza. Kalau yang ni dia suka jemput orang dan ada berlaku perdebatan, pemberian pendapat dan sebagainya. Saya guna kaedah pendekatan yang berbeza. So tak boleh lah semua sama. Yang ni cara dia baguslah. Kita kena sokong apa saja usaha yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita. Ada yang buat live sebagainya pagi, tengah hari, petang. Tak apa, itu masing-masing punya cara dan kaedah. Tapi yang point saya nak buat adalah satu video ni someone share dekat saya. Dia kata ada budak ni, dia kata budak lah very very young age. Dia kata bahawa dia ni pengundi atas pagar. Dan dalam PRN yang lepas pun dia tak mengundi, dia kata sebab dia nak lihat dahulu. Tapi mula-mula dia memang I think dalam PRU dia undi, tapi PRN dia tak mengundi. I think dia mungkin orang Selangor kot, atau yang mana negeri bertanding itulah. Dia kata kemudian dia kata, bila ditanya dia undi siapa, dia undi PN. Dia kata dalam pilihan raya yang lepas kan. Suara okey ke? Suara okey ke? Dalam pilihan lepas dia kata dia undi PN. Jadi bila dia kata dia undi PN, selepas itu apa yang buatkan dia tukar fikiran? Dia kata antara yang dibuat dia tukar fikiran, dia kata macam mana orang yang mengatakan diri dia ulama tetapi sentiasa bercakap tentang fitnah. Dia kata macam dia orang yang berfikirlah macam mana orang yang bercakap tentang agama tapi sentiasa bercakap fitnah. Kan, sentiasa bercakap fitnah, sentiasa menipu, memfitnah, rasuah, benda-benda macam tu. Jadi dia pelik. Dan satu hari tu dia kata ada seorang, yang ni saya nak cerita ni, ada seseorang share live, dia kata siapa nama orang tu, Iswardi kot, dia kata ada share live Iswardi ni, kemudian Iswardi cakap sesuatu. Saya pun tak tahu topik apa dia cakap kan. Saya cakapkan pada tu. Kemudian saya dengar. Kemudian bila saya dengar live Iswardi tu, saya kata logik juga apa yang Iswardi kata. Poinnya itu tuan-tuan. Mungkin ada orang ambil video saya ke, dia potong setengah, dia potong sikit sebagainya. Saya tak ada copyright terhadap video saya selagi mana diguna secara gracefully, secara baik, secara berilmiah, kita kata, kita tak ada isu. You guna cara salah, saya saman. Senang, kan? Tapi guna cara baik, tak ada masalah. You nak benefit daripada video tu, tak ada masalah. Ada yang dapat income lagi daripada video tu bila dia buat YouTube umpamanya. Tak ada isu. Kemudian bila macam Solihin dan dia buat live, dia main video saya. Itu saya dengar satu hari tu. Pasal ni macam suara aku ni live ni. Rupanya video saya dimainkan semula. Pun tak ada isu. Tak ada masalah. Saya okay. I'm okay with that. As long as you sebarkan. Poinnya adalah penyebaran. Kita kadang-kadang kita tak tahu bagaimana penyebaran itu boleh membantu sebenarnya menyedarkan ramai masyarakat. Dan saya buat live ni satu benda je tuan-tuan. Kadang-kadang saya nak orang rakyat kita ni jangan jumud dalam pemikiran. Jangan jumud dalam pemikiran. Kita ada tools untuk berfikir. Bukan semua benda yang semua orang buat itu betul pada semua masa. Ada benda yang PMX buat, ada kerajaan ini buat, ada benda yang kita tak setuju. Ada benda yang kita tak setuju, ada setuju. Ada benda yang pembangkang buat dulu kita setuju, dan ada benda yang kita tak setuju. So kita kena bercakap dalam secara objektif dan secara berilmiah apa yang kita setuju dan apa yang kita tidak setuju. Itu sebenarnya yang harus kita tanam dalam pemikiran pengikut-pengikut kita, dalam pemikiran orang yang melihat live kita. Ya, saya ada bias. Saya pengikut Pakatan Harapan. Saya ahli parti keadilan. Ya, saya akan ada bias saya, of course.
Tetapi apa yang saya sediakan adalah tuan-tuan kena berfikir. Macam tempoh hari, tiba-tiba saya ada seorang, dua tiga orang lah greeting saya. Daripada parti lawan sebelum ini, UMNO. Daripada MIC greeting saya. Saya macam, orang MIC pun dengar. Kemudian dia kata, saya MIC. Dia kata, MIC pun dengar. Daripada parti lawan yang sebelum ini, jadi parti lawan, sekarang jadi berita kawan. So, benda itu ada sebenarnya. Walaupun tak ramai, tapi ada. Sekurang-kurangnya kita memberi tips, memberi pemikiran, memberi kaedah untuk mereka berfikir dan supaya mereka tidak taksub kepada mana-mana individu, kepada mana-mana parti politik. Ini kita kena faham. Anda boleh berada dalam mana-mana parti politik. Dalam Keadilan, Amanah, DAP, PAS, UMNO, Baris Satu. Nak masuk parti politik itu hak kita sebagai warga negara Malaysia di sebuah negara demokrasi. Anda nak berada dalam tu, nak menyokong parti itu, tidak ada masalah. Yang menjadi masalahnya apabila ada unsur ketaksupan. Taksub ni apa tuan-tuan? Apa saja orang tu buat, baik atau buruk, ni nak sokong. Dia mencarut ke, dia memaki ke, dia mencerca ke, dia memfitnah ke, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Tetap dia nak percaya. Kenapa tak sokong? Sebab dia DAP. Kenapa sokong? Sebab dia membawa kepada syurga. Inilah dimaksudkan dengan ketaksuban. Tak ada sokong PAS masuk syurga. Saya boleh jamin tuan-tuan. Tidak semestinya sokong PAS akan masuk syurga. Tidak semestinya lawan lawan DAP itu akan bawa kita masuk syurga. Saya berani jamin benda ni. Siapa nak berdebat dengan saya dalam isu ni, meh lah kita naik. Kita berdebat dalam TikTok selepas ini. Syurga neraka ni adalah satu persoalan dan cerita yang dia tidak keluar daripada perbuatan kita, tetapi ini bukan penentu dia. Dia bukan macam mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ucap itu masuk Islam. Tak mengucap itu atau engkar, maka jadi kufur, jadi kafir. Bukan itu. Bila kita bercakap masalah politik, kita bercakap masalah ijtihadi, masalah yang mana kita kena berbincang, dia akan ada perbezaan pendapat. Jangan sehingga melanggar undang-undang, memfitnah, memaki hamun. Itu adalah outside the boundaries of religion. Sebab itu bila ada orang mula mempersoalkan PMS kerana polisi ini, polisi itu, ada orang kata, ini tak betul, kita kena tentang. Saya kata, kenapa? Dia bersuara menentang polisi itu. Dia bagi hujah-hujah dia. Yang kita nak marah dia, kenapa? So, kita lawanlah balik hujah dia di atas hujah kita. Tak ada masalah. Kita kata, kita kena tangkap dia. Saya kata, kenapa? Apa dah jadi dengan kita ni? Semua orang kita nak tangkap. Hanya kerana dia berbeza pendapat dalam isu teknikal. Contoh tak setuju dengan IPR. Tak apalah tak setuju dengan IPR yang Rafizi buat. Dengan IKR yang Rafizi buat. Dia kritik IPR. Tak ada masalah. So berbeza pendapat itu satu benda yang okey. Yang tak okey dia fitnah. Yang tu boleh lah. Dia main 3R. Yang tu kita boleh tangkap. Tiba-tiba susul galuh sultan itu, sultan ini tak betul. Yang tu kita boleh tangkap. Tapi selain daripada itu, dia nak kritik tentang polisi, dia nak kritik tentang itu. Ini tak ada masalah sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang saya tengok orang kita ni, dia tak rajin share kita punya live. Dia lebih rajin share orang lain punya live. Iswardi, tengok live orang ni kutuk PMX. Saya kata, kau share live dia, kenapa? Itu akan bagi traction kepada dia. Lagi baik kau share live kita. Live saya, live Pak Mus, live Jani, live Rich Entertainment, live Arman Millennium. Baik share live kita yang lebih berfaedah daripada nak share live dia orang. Ini mempengaruhi Yelah sebab kau share. Tu je. Kalau kita sendiri buat tak share tuan-tuan, benda tu tak akan terpengaruh. Kita yang rajin share. Itu je sebab dia. Yang live saya tak ada pula orang nak share. Kecuali tuan-tuan dan puan-puan lah. Terima kasih yang share. Apa 29, 30 orang je share ni. Tolong tuan-tuan, boleh share banyak lagi. Kita jadikan 200 share malam ni. Boleh? Kan? So terima kasih kepada yang share, yang retweet, yang like, yang subscribe. Itu point saya nak ucapkan pada malam ini. Dan terima kasih kepada semua yang terus menyokong kita dan menderma derma dengan Ustaz Wan G. Ada orang persoalkan pasal derma tersebut lah. Tapi satu je saya nak kata, itulah janji saya dengan Ustaz Wan G dan perbincangan kami bulan lama dah. Kalau sekiranya sesuatu berlaku kepada dia, insya-Allah tugas saya, amanah saya, tanggungjawab saya adalah menjaga keluarga dia. Dan kalau sesuatu berlaku pada saya, tak payah, saya okey. Kita sorang-sorang ni okey tuan-tuan. Saya tak ada masalah. Bukan saya kata tak ada masalah, kita ada tanggungan ni, tak apalah. Kan itulah dia. Kita hidup dalam sebatang tak adalah. Gurau-gurau. Okey, so ini adalah kita ambil apa ucapan yang di Pertuan Agong hari.
Agong seru rakyat contohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cakap benar, jauhi fitnah. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah hari ini bertitah agar rakyat mencontohi akhlak warisan maknawi Rasulullah yang mulia dalam pertuturan dengan bercakap hanya mengenai kebenaran, jujur di samping menjauhi fitnah. Yang di-Pertuan Agong bertitah hakikatnya perkataan yang kurang elok sama ada ketika tutur bicara maupun ketika menulis di media sosial, kata-kata berbentuk cacian, nista, dusta, fitnah hanya mengugat kestabilan dan keharmonian negara tercinta. Marilah kita mengambil iktibar daripada kejatuhan serta keruntuhan tamadun dan kuasa besar akibat budaya fitnah yang mendominasi dan membarah dalam kehidupan bangsanya. Kan? Macam itulah macam Perli je. Kan macam Perli geng-geng walaon je. Tapi tak adalah. Baginda menunjukkan kepada semua, kan. Tak kisahlah anda adalah orang penyokong Pakatan Harapan ke, penyokong Perikatan Nasional ke, tak menyokong mana-mana ke, ditujukan kepada semua sebenarnya kita elakkan. Dalam berpolitik ini, biar kita berpolitik secara sihat. Anda tak setuju pada polisi, anda berbincang soal polisi. Kita berbahas soal polisi. Kita berbahas soal point yang kita nak sampaikan. Macam tempoh hari saya naik live Politico kan, ada orang rakam rupanya. Alhamdulillah lah, bagus juga ada orang rakam. Tapi saya tak sempat nak share. Dia cerita pasal 1.4 juta. Hadi tak bayar, itu adalah fitnah. Hadi tak bayar, itu adalah fitnah. Bayar Newcastle Brown, dia kata. Itu tak ada fitnah. Saya interview Claire Newcastle Brown. Saya yang interview dia dalam video tersebut. Dan dalam video itu dia dedahkan Hadi bayar dia 1.4 juta ringgit untuk settlement, out of court settlement, 1.4 million. Orang kata Claire yang bagi tahu saya dalam live tersebut. Masih ada lagi dalam YouTube, saya boleh cari Iswardi interview Claire, boleh jumpa lagi video tersebut. Jadi saya minta naik. Bila saya naik, dia dah tengok muka saya, dia dah kalut. Saya buka kamera. Saya bukan jenis naik saya tak buka kamera. Saya buka kamera. Saya kata apa cerita? Kalau dengan orang ni, disebut saya lah, kalau dengan orang ni aku tak nak berdebat, aku tak nak bincang. Dia kata dia ni penipu. Saya kata apa benda yang saya tipu dan fitnah sampai saya kena saman? Dia tak jawab. Tak nak. Dia turun. Tak, itu poin saya, tuan-tuan. Diorang dengan orang yang bukan bidang dia, yang bukan sekufu dengan dia berani lah. Dia berani lah nak lawan. Kan? Dia berani lah nak berdebat. Bila saya naik, bam, jatuh. Saya bagi satu contoh lain, tuan-tuan. Ini ada seorang lawyer lah naik. Dia kata tentang isu liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan yang tu isu dia dah panjang dijawab. Tapi saya ambil ringkas saja. Saya kata, sistem yang menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sistem yang sama yang membebaskan Najib. Saya kata, yang membebaskan Najib daripada tuduhan 1MDB, SRC. Yang mengatakan tak ada, duit tu tak ada masalah. Sistem tu kita boleh percaya ke? Saya kata. Sistem yang sama yang menghukum Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sistem yang menghukum dia adalah sistem yang sama yang membebaskan Najib dan mengatakan dia tidak bersalah. Bila masuk tahun 2018, akhirnya Najib didapati bersalah. 45 juta duit SRC telah disonglap dan beliau telah dipenjarakan 12 tahun. Now, can you trust the same system? Can you trust that system? Itu soalan saya pada dia. Bagaimana kamu kata kamu trust? Saya tanya dia soalan pasal Najib, dia tak berani nak jawab. Sebab dia tahu kalau dia setuju dengan apa yang dinyatakan dalam kes Najib dibebaskan 1MDB dan SRC itu, bermakna dia setuju juga terdapat korupsi di dalam sistem. Dan itulah reformasi. Itu yang kita cuba lakukan. Itu yang cuba kita nak bawa sekarang ini untuk kita nak bebaskan sistem ini daripada terus ditindas dan terus dipakai oleh orang-orang politik demi kepentingan politik mereka. Kan? Demi kepentingan politik mereka. Baik. Saya move on dengan sebelum kita bawa cerita Ustaz Wanji ni pada penghujung dan juga Ustaz Daniel dan juga mengenai UMNO. Saya ada hari ni semalam hari ni kecoh sikit kisah pasal apa, tuan-tuan? Pasal QRP dia boleh share lagi lah. QR code lah. Do it now kena charge. Paynet dan bank perlu terus ditekan, kata Wee Ka Siong. So dia kata ada isu berkenaan dengan Paynet, di mana Paynet sekarang ini dia nak charge. Okay? Dia nak charge. Sebelum ini, do it now dia nak charge. Kan sebelum ini orang lebih suka guna do it now. Sebab do it now tak charge pengguna. Dia tak charge pengguna. So boleh bayar directly. Kalau berbanding dengan guna mesin tu. Mesin tu ada charges untuk merchant.
Merchant ada charge tau, ada charge kalau kita guna mesin. So kalau Duit Now tak ada. So baik kita dengar sekarang dia kata Duit Now ni nak buat PayNet, bank perlu terus ditekan. Presiden MCA Wee Ka Siong menggesa pengendali platform Duit Now, QR dan bank agar tidak mengenakan cas kadar diskaun pedagang MDR bagi mengelakkan pengguna kecil terjejas. Wee berkata sebaliknya, Payment Network Malaysia atau PayNet dan bank perlu meneruskan waiver MDR yang dilaksanakan sejak 2019. Keuntungan bank sudah sangat tinggi. Mereka sepatutnya teruskan penepian bagi penggunaan Duit Now, QR yang kebanyakan dari peniaga kecil yang akan menerima barang tunai sekiranya mereka tidak menggunakan Duit Now QR. Jadi, bank juga akan menerima manfaat dari pengurangan kos pengendalian wang tunai sekiranya peniaga lebih menggunakan kaedah QR berbanding wang tunai. Penepian ini juga sering dengan usaha digitalisasi kerajaan, katanya. Menurut Wee, kenyataan media PayNet hari ini mengesahkan bahawa terdapat pengenaan cas MDR tetapi diberikan penepian sehingga 1 November 2023. Kalau pihak media, wakil rakyat dan pandai berniaga tak buat bising dan protes malam, saya yakin cas kepada berniaga akan dikenakan mulai 1 November 2023 tanpa pertimbangan langsung. Terbaru, CIMB telah bersetuju memberikan penepian MDR untuk tempoh 2 bulan mulai 1 November. Di samping itu, satu lagi berita baik diumumkan Public Bank. Banknya juga memberi penepian sehingga tarikh diberitahu kelak. Baik, kita dengar penjelasan daripada PayNet. PayNet beri penjelasan yuran transaksi Duit Now QR. PayNet hari ini menjelaskan mengenai pengenaan yuran transaksi untuk pembayaran Duit Now dan transaksi dibuat dengan kredit kad berkuasa 1 November. Dalam satu kenyataan hari ini, pengendali Duit Now mengesahkan vendor akan dikenakan yuran transaksi untuk pembayaran yang diterima melalui platform kod Duit QR, tetapi terdapat beberapa kekeliruan yang perlu dijelaskan. Kebimbangan dibangkitkan mengenai kesan yuran yang bakal dikenakan ke atas peniaga dan impak kepada harga barang dan perkhidmatan boleh difahami. Bagaimanapun, dua jenis pembayaran yang berbeza telah disifatkan oleh media sebagai sama, iaitu diskaun pedagang dan yuran 50 sen untuk transaksi melebihi RM5,000. Liputan tersebut secara tidak tepat menggambarkan dua jenis pembayaran yang berbeza sebagai satu yang sama, katanya. PayNet berkata, sebagai mengulas mengenai laporan media tentang sebuah institusi perbankan tempatan yang memaklumkan pelanggannya mengenai pengenaan yuran transaksi pembayaran Duit Now dan transaksi akan dibuat dengan kad kredit berkuasa 1 November. Dan beberapa bank kononnya tidak tahu mengenai perkara ini. PayNet berkata seorang peniaga akan menerima bayaran dibuat oleh pelanggan mereka setelah ditolak MDR. Pada masa ini, pembayaran kad kredit dan kad debit dikenakan MDR manakala terdapat penepian MDR pada pembayaran QR mulai 1 November. Penepian MDR untuk pembayaran duit QR akan ditarik balik, katanya. Sebaliknya, ia menambah yuran 50 sen untuk urus niaga melebihi RM5,000 adalah sebenarnya pemindahan dana rakan setara peer-to-peer daripada QR pribadi ke QR pribadi lain, bukan pembayaran kepada peniaga. Ini sama sekali tidak berkaitan dengan pembayaran QR kepada pedagang dan kedua-duanya yuran tidak akan dikenakan untuk transaksi yang sama dalam apa-apa situasi. Ini seterusnya menjelaskan MDR terkumpul akan dikongsi antara PayNet dan bank pemoleh yang berkaitan dan pemeroleh pihak ketiga untuk menambung penyelenggaraan rangkaian serta kos ditanggung oleh bank untuk memperoleh penyertaan. Sebagai insentif galakan penggunaan ketika tempoh pengenalan, MDR telah diketepikan. Penepian ini dilanjutkan bagi tujuan penularan COVID. Basically macam inilah, tuan-tuan. Apa saja transaksi yang kita buat secara digital sebenarnya akan ada kos. Kenapa ada kos? Kosnya yang menyediakan sistem tu sendiri akan ada kos lah. Diorang bukan buat sistem secara percuma. Dia akan ada kos-kos yang dia akan incur. Now, daripada segi charges tu berapa-berapa, yang tu kena tanya bank masing-masing, berapa charges yang dikenakan. Bagi saya, charges itu bukan masalah reasonable tak reasonable. Tetapi kalau kita tak kenakan charge, someone has to pay the charge. It's either that or the government need to pay lah. Kalau government nak kena intervene, then government need to pay. The end of the day, it's our money juga akan digunakan. So, which one? Kan tidak ada istilah nanti barang percuma. Tuan-tuan guna social media ni pun ada kos dia. Kos ni kalau sekiranya tuan-tuan nak tengok YouTube, tuan-tuan kena tengok iklan. Itu kos dia. Kalau tak nak tengok iklan, dan tuan-tuan kena bayar. Even Twitter pun, tuan-tuan kalau nak beli sekarang ini, tuan-tuan kena bayar yang tick tu, blue tick. Even TikTok, kita kata, oh buat TikTok free je is. Ya, TikTok free. Tapi kalau nak dapat supaya ramai promote, then you have to buy promotion tersebut. Sama juga dengan Meta dan sebagainya. So benda-benda itu akan ada kos yang tersembunyi. Terutama lebih lagi kalau kita guna sistem yang ada sekarang. Dia takkan boleh selama-lamanya free. Tetapi kita boleh bincang pada kadar apa yang nak dikenakan sistem tersebut. Berapa dan sebagainya. Now, jadi kau setuju lah. Bukan masalah setuju tak setuju, tuan-tuan. Di end of the day, someone has to bear the cost. Siapa?
Siapa nak kena bear the cost? Kita guna sistem, the system is good, kan? The system tu baik, but someone has to bear the cost lah. Siapa nak kena bear the cost? That is the question. So nak tak nak, dia kena transferkan cost itu kepada pengguna. Cuma rate dia berapa? Yang tu sebenarnya hendaklah dibincangkan oleh kerajaan. Ni tak ada istilah kena PMX ke kerana apa, tuan-tuan. Ini nak cerita. PAS pemerintah pun sama juga. Dia kena juga charge tersebut. Kan, 2019 tu, lepas tu dia ada PKP. 2019 tu pengenalan asal dia. Pada tahun 2019, MDR itu dikesampingkan, diketepikan, maksudnya tak ada zero charges kerana pada waktu itu untuk introduce. Selepas itu, kena COVID. Lepas COVID, nak tak nak, dia orang tak boleh tanggung kos. Jadi, kena teruskan ada charges. Cuma berapa, yang tu akan dirunding. Baik, seterusnya, kita nak cerita, lemah tak lemah iman orang Kedah. Okay. Maulidur Rasul. Program bersama dengan Ustaz Daniel dibatalkan. Dekat mana tuan-tuan? Masjid Negeri, Masjid Zahir Kedah Darul Aman. Okey. Heboh di media sosial, program sempena Maulidur Rasul tahun ini Masjid Zahir Kedah yang menampilkan Dr. Daniel Azri telah dibatalkan. Pengumuman pembatalan pendakwah bebas berkenaan yang dikuasai di negeri yang dikuasai PAS itu dimaklumkan melalui Facebook rasmi beliau. Beliau berkata, program esok hari ini digantikan asatizah lain atas sebab arahan dari pihak atasan. Kami doakan semoga program esok berjalan dengan baik. Terima kasih pihak masjid menghubungi dan menjelaskan perkara itu sebenar. Susulan itu, orang ramai menyela dan menyindir tindakan tersebut termasuk membangkitkan kebenaran untuk konsert hiburan diadakan tidak jauh daripada pekaran masjid pada 30 September 2022. Konsert saja dibenarkan depan masjid Zahir, kata beberapa netizen. Dalam masa sama, ramai memuji reaksi Dr. Daniel yang tidak melatah, tidak seperti penceramah yang terang-terang menyokong PAS. Warganet terutamanya menyokong kerajaan Pabudan juga faham pihak institusi agama di negeri masing-masing punya kuasa termasuk kebenaran pendakwah menyampaikan kuliah. Namun, penyokong PHPN menganggap mereka tidak kalut untuk menghukum kerajaan PN sehingga mengaitkan tahap dan iman susulan larangan terhadap mana pendakwah tidak seperti reaksi melampau walaon. Dia macam ni lah hari tu kan. Kan walaon ada dibatalkan kan. Kemudian dia kata apa? Dia kata, inilah dia masalahnya apa? Masalahnya sekarang ini iman lemah orang PH ni. Orang PH ni lemah sebab itu dia batalkan ceramah agama dibatalkan. Tuan-tuan, yang ini bagaimana? Yang ni macam mana? Iman orang negeri Kedah ni lemah ke tuan-tuan? Sampaikan Dr. Daniel punya ceramah pun dibatalkan. Tapi nak ceritalah Dr. Daniel ni siapa? Dr. Daniel ni dia seorang doktor perubatan. Dan dia belajar doktor perubatan itu dia doktor. Dia doktor perubatan, dia belajar dekat mana? Dekat Mesir. So dia belajar dekat Mesir, di Alexandria kalau tersilap saya. Dan kemahiran dia ada dua liti kemahiran. Satu kemahiran dalam agama, satu lagi kemahiran dalam medical. So dia ada dua kemahiran. So seseorang yang ada dalam bidang sains dan bercakap tentang agama, dia cara pandang dia sangat berbeza. Cara fikir dia pun sangat berbeza daripada orang yang belajar agama dan seterus menerus agama. Cara pandang dia berbeza. So menariklah tuan-tuan sebenarnya dari segi ilmu. Dan Dr. Daniel ni walaupun nampak macam cenderung kepada Pakatan Harapan, tetapi dia bukan ahli Pakatan Harapan atau mana-mana parti. Setahu saya lah, keadilan ke apa, dia bukan ahli mana-mana parti. Malah kalau tersilap saya, ceramah yang saya dengar dia sendiri ucapkan dia bukan ahli mana-mana parti pun. Dia sendiri pernah kata, cuma mana yang baik dia sokong, mana yang tak elok dia akan kritik. Itu biasa. Tetapi berbeza dengan orang yang kita sekat. Memang dia totok orang PAS, tuan-tuan. Yang memang kita tahu dia orang PAS. Memang kita tahu dia adalah ahli PAS. Ada siap nombor kad lagi. Itu yang kita sekat. Kenapa? Sebab akhirnya dia akan jadikan masjid dan surau dan juga tempat mereka itu sebagai landasan ataupun platform politik untuk nak mengkafirkan orang, untuk nak memfasikkan orang, untuk nak menzalimkan orang. Itu platform yang akan mereka gunakan. Dia bukan untuk platform ilmu. Dia bukan untuk platform menerangkan apa Islam yang sebenar. Tuan-tuan, saya nak beritahu, Islam, tidak ada Islam selain daripada Islam. Islam versi PAS, itu bukan Islam. Tak ada Islam mengajarkan supaya memfitnah, itu boleh. Tidak ada Islam mengatakan, kalau rasuah tu tak apa, asalkan duit tu untuk perjuangan Islam. Tak ada. Tak ada yang macam tu, tuan-tuan. Tak apa kalau kita nak sakau duit daripada bangsa lain, asalkan kita guna untuk perjuangan Islam. Tak ada istilah itu. Saya nak cerita, since kita dalam mood lagi kita kata Maulidur Rasul kan. Ada satu peristiwa di mana Rasulullah SAW baginda berjalan tau. Kemudian masa tu I think dia dalam trip untuk nak
nak apa orang kata, nak meninjau ataupun dalam perjalanan nak berhijrah, kemudian terserempak dengan seseorang. Of course zaman tu mana ada Facebook, mana ada social media, jadi orang tak kenal itu Rasulullah. Kemudian orang tu bertanya kepada Rasulullah. Ini nak tunjuk hal akhlak Rasulullah, dia tak pernah menipu. Sebab dia Al-Amin. Orang tu tanya, siapa engkau? Siapa engkau? Kalau dia kata aku Muhammad, dia kata Rasulullah, aku Muhammad Rasulullah, kantoi lah. Sebab dia berhijrah, baginda berhijrah. So dia kata apa? Aku dibuat daripada air. Rasulullah kata, aku dibuat daripada air. Itu helah dipanggil. Aku dibuat daripada air. Dia tak menipu. Memang kita manusia dibuat daripada air. Kan 70% of our body is from water. Aku dibuat daripada air, Rasulullah kata. Kemudian orang tu pelik. Kemudian orang tu, mungkin dia kata gila apa orang ni. Dia pun belah. Rasulullah berjalan. Ini akhlak Rasulullah. Dalam keadaan macam tu pun, dia tidak menipu, tuan-tuan. Dia berbeza sekarang ni. Tuan-tuan, nak cerita lah. PAS bersama dengan DAP, tak pernah lagi dia orang hilang kerusi kerana rasuah, tuan-tuan. Tetapi PAS bersama dengan Bersatu, 2 kerusi dah hilang. Kerana rasuah. Kan? Kerana rasuah, 2 kerusi hilang. Timbul persoalan. Mana dia dapat duit tu banyak-banyak? So, bila kita relate balik bagaimana 300 juta itu yang masuk dalam akaun, yang tak masuk dalam akaun, yang saya sebut 500 juta dahulu, yang mungkin bilion kita tak tahu, yang masuk tak masuk dan sebagainya, yang itu, adakah PAS juga turut terlibat? Tidak termasuk dana judi yang disebut oleh PMX. Adakah PAS juga terlibat? Kan? Tetapi kalau lihat dari segi lifestyle, macam gitulah. Umpamalah tuan-tuan, umpama jiran kita. Kita tahu jiran kita ni kerja pun, contohlah. Kerja pun kita tahu gaji dia tak besar. Kerja biasa-biasa je. Kerja buruh je. Tiba-tiba satu hari dia bawa balik Mustang. Bawa balik Mustang. Kita ada persoalan tak, tuan-tuan? Adalah persoalan kan? Mana dia? Mustang siapa? Mungkinlah dia pinjam. Tiba-tiba esok lagi, bawa balik Mustang tu. Bawa balik Mustang tu. Lepas tu dia park Mustang. Seminggu lepas tu, dibawa balik pula Lamborghini. Dia ni dah tukar kerja. Kita pun ada persoalan lah kan? Pas, tuan-tuan, daripada tak ada dana, tak ada duit, tiba-tiba PRU ke-15 yang lepas, bendera dia penuh Perikatan Nasional. Dana dia siap boleh bagi. Angkat, wallahi, sumpah, kami akan menyokong PAS. Soalan kita, duit tu datang dari mana? Tuan-tuan pernah terfikir tak benda ni? Kan? Tuan-tuan pernah terfikir tak duit tu datang daripada mana? Tiba secara tiba-tiba duit menjadi kaya. Dia bukan macam cerita pinjam 100 Nur Nilam Sari. Bukan tu. Esok ada duit aku bayar lagi. Bukan. Bukan pinjam 100 tu. Okay. So tuan-tuan fikirlah di mana dia dapat dana dan duit tersebut. Baik. Habis cerita kat situ. Another story, tuan-tuan. Pembangkang sibuk bawa-bawa ini tentang kita kena asingkan kuasa. Kita kena ada separation of power. Kita kena persaingan kuasa di antara legislatif dan juga undang-undang. Baik. Kenyataan hari ini. Muhyiddin dan Dr. M perlu jadi saksi PSSC pemisahan kuasa AG Pendakwa Raya. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Dr. Mahathir perlu dipanggil sebagai saksi utama dalam prosiding jawatan kuasa pilihan khas Parlimen PSSC mengenai pengasingan kuasa peguam negara dan pendakwa raya, kata pemimpin DAP Bo Cheng Hao. Mereka telah mendakwa keadilan telah gagal. Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sebelum ini yang melantik bekas peguam negara dan Ketua Pesuruhjaya SPRM perlu dipanggil sebagai saksi utama mengapa dakwaan campur tangan eksklusif ke atas kes rasuah berprofil tinggi boleh dibuktikan dan cadangan beliau untuk mewujudkan sistem keadilan bebas. Mahathir akan menjadi salah seorang saksi paling utama yang akan dipanggil ke PSSC untuk memberikan pandangan yang berharga dan berkongsi pengalaman mengapa reformasi keadilan tidak pernah berjaya dilaksanakan. Kehadiran ini di pendengaran PSSC penting bagi PSSC mengesyorkan cadangan kepada kerajaan tentang jenis pembangunan sistem keadilan yang perlu dilaksanakan. Bekas ahli parlimen itu berkata sekian lama terlalu banyak kuasa telah diberikan kepada eksekutif dalam melantik jawatan awam utama. Katanya sesuatu mengundang tuduhan pembangkang yang mendakwa eksekutif telah campur tangan dalam proses perundangan membabitkan beberapa kes berprofil tinggi. Oleh itu, katanya, PSSC adalah platform paling sesuai untuk mengumpulkan maklumat bagi melaksanakan reformasi. Okay. Now, interesting tu lah. Kenapa saya kata interesting?
Yang dok bercakap tentang reformasi dah mati, keadilan dah mati, sebab itu tak adil dan sebagainya. Ini adalah satu konspirasi politik untuk membebaskan Zahid. Ni kes Zahid lah ni. Tapi kes Muhyiddin Yassin tak ada pula orang bising kan. Tak apalah kes Allah, jap. Kes Zahid dia persoalkan kan. Okey. Then kalau begitu, maka telah diwujudkan, maka kerajaan telah mewujudkan PSSC. Apa itu PSSC tuan-tuan? PSSC adalah jawatan kuasa pilihan khas parlimen, di mana parlimen sekarang ini bila ada satu masalah atau satu persoalan besar, maka pilihan khas parlimen akan dipanggil, akan diadakan. So di dalam pilihan khas parlimen ini, dia terdiri daripada kerajaan dan pembangkang sebagai panel dia. So persoalan dia adalah bagaimana nak mengasingkan kuasa di antara pendakwa raya, peguam negara dan pendakwa raya, di antara AG dan juga DPP, Deputy ataupun Public Prosecutor. Macam mana nak pisahkan kuasa ini? So dicadangkan, apa kata kita panggil Muhyiddin Yassin, apa kata kita panggil Mahathir. Menarik tuan-tuan, sebab dua ini adalah mereka yang sangat besar menggunakan kuasa AG, kuasa pengarah SPRM untuk kepentingan politik mereka. Kita tak payah sembang cerita tak kenal, tak tahu. Oh ya ke? Ya ke? Kecuali budak-budak baru nak up lah, dia memang tak tahu. Tetapi cerita dia daripada zaman Mahathir memerintah, itulah alasan sebab kita nak buat reformasi. Sekarang reformasi kita nak buat lah ni. So apa kata? Kita panggil Muhyiddin Yassin, kita panggil Mahathir, bagi cadangan. Sekarang kamu macam mana? Dan kita nak tanya juga pada dia, masa kamu memerintah dahulu, apa yang kamu lakukan untuk pengasingan kuasa tersebut? Wujudkah pengasingan kuasa tersebut? Itu soalan dia. Itu soalan dia. Wujudkah pengasingan kuasa tersebut? Kalau ada, bagi contoh lah. Kat mana? Kat mana pengasingan kuasa tu ada? Bagilah contoh pada kami. Atau kamu je sekadar, oh tak apalah, kamulah buat kerja tu. Sekarang sembang memang senang tuan-tuan. Sekarang kita nak panggil Muhyiddin Yassin, kita nak panggil Mahathir. Kat mana? Kamu dulu, apa benda yang kamu buat yang boleh dijadikan contoh? Apa benda yang kamu buat yang boleh dijadikan contoh pengasingan AG dan juga Public Prosecutor, Peguam Negara. Pendakwa Raya, DPP. Public Prosecutor. Apa benda yang kamu boleh lakukan sehingga boleh dikatakan terdapat pengasingan tersebut? Kita nak tengok tuan-tuan. Menarik ni. Kalau dia orang nak panggil ni, menarik. Okay. So, kita tengok nanti. Kita tengok apa kesudahan dia. Tapi saya nak bawa berkenaan dengan UMNO. Dan apakah kita akan bergabung atau bertembung dalam PRU yang akan datang. Baik. Cerita ni timbul sebab benda ni keluar berita, itu je. Kan? Jangan salahkan saya pula kan. Dia orang boleh bercakap, kita tak boleh cakap. Apa hal? Kan dia orang betul bercakap, kita tak boleh cakap. Apa hal? Itu cerita persoalan kita nak bawa hari ni kan. Baik. Ada 3 cerita yang saya nak bawa. Pertama, ada desakan supaya pimpinan UMNO di Terengganu ditukar. Kedua, UMNO akan kaji sama ada nak bekerjasama atau tidak. Dan MB Pahang nafi PH 30% kuota jawatan lantikan. Baik, kita pergi satu persatu dahulu. Kenyataan daripada UMNO, menang pelangai dulu baru bincang tukar kepimpinan UMNO Terengganu. Cadangan untuk menukar kepimpinan UMNO Terengganu perlu dibawa ke Biro Politik, kata Timbalan Presiden Muhammad Hassan. Namun katanya, tumpuan parti ini adalah untuk memenangkan calon BN di Dun Pelangai. Itu biar kami bawa dalam Biro Politik. Biro Politik merupakan pengurusi-pengurusi. Okay. Muhammad berkata demikian ketika media selepas program Sembang Santai di PRK Dun Pelangai di Felda Cemomoy dekat Bentong malam tadi. Semalam media melaporkan seorang veteran UMNO menggesa rombakan segera dilakukan terhadap pimpinan parti itu di Terengganu yang dibadai gelombang hijau pada PRU 15 dan PRN. Bekas ahli MKT UMNO Abdul Rahman berkata kepimpinan Ahmad Said perlu diganti dan mencadangkan supaya 80% daripada anggotanya membabitkan muka baru. Abdul Rahman ini juga pernah diberi julukan Giant Killer kerana mengalahkan Presiden PAS Abdul Hadi Awang di Parlimen Marang tahun 86 dan juga 2004. Berkata perubahan juga harus dibuat di peringkat cawangan sehingga bahagian memandangkan ia dekat dengan akar umbi. Bagaimanapun UMNO berkata perlu menumpu PRK Dun Pelangai sebelum itu.
Dalam masa yang sama, Mahat Hassan juga memberi komentar sedemikian, PRU nanti UMNO akan kaji sama ada perlu rakan atau tidak. UMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan pada masa ini untuk memastikan kelangsungan sehingga parti itu bangkit semula dalam pilihan raya akan datang. Berucap pada Parlimen ceramah di Felda, Muhammad berkata objektif utama UMNO ialah untuk memperkukuhkan parti itu sebagai persediaan menghadapi PRU ke-16. Katanya apabila sampai saat itu UMNO akan menilai semula kekuatannya dan memutuskan sama ada memerlukan rakan kongsi atau sebaliknya. Di situ nanti kita akan menilai. Di situ kita akan pastikan sama ada kita dah kuat sangat ke, boleh berdiri sendiri atau perlukan rakan atau tidak. Kita nilai pada ketika itu. Jangan kita asyik menilai diri kita sekarang. Memang kita tak kuat sekarang, kita perlu rakan. Orang dah lemas, timbullah dulu. Tengok pulau mana paling dekat, tebing mana yang paling dekat, berenanglah kat situ, naik dulu. Keringkan badan, sihatkan badan, katanya kepada 300 orang penyokong UMNO. Now, kenapa ucapan ini sangat signifikan kepada terutama orang Pakatan Harapan? Tidak sia-sia saya letak bendera Pakatan Harapan kat sini. Dia simple dia macam ni je lah tuan-tuan. Yang pertama, kita tahu kerajaan yang dibina sekarang ini adalah satu inconvenient marriage. Dia ada satu perkahwinan yang bukan, kalau ada pilihan lain kita akan pergi ke pilihan lain. Tapi sebab tak ada pilihan lain, maka kita ambil pilihan yang ini di atas saranan yang di-Pertuan Agong. Kita faham benda itu. UMNO faham, GPS faham, JRS faham, Pakatan Harapan faham. Kalau yang tak faham, geng pembangkang je lah. Tapi tak apa, kita faham. Kita faham dengan suasana, kita faham dengan peraturan tersebut. Now, bila kita faham dengan perkara itu, dia bukannya satu gabungan sebagai Pakatan Harapan atau Barisan Nasional atau Perikatan Nasional. Dia bukan gabungan itu. Kita kena faham ini satu gabungan untuk memastikan kita ada kerajaan. Kalau boleh saya guna istilah saya dahulu, ini adalah coalition government. Kerajaan gabungan, kerajaan perpaduan. Bukan kerajaan yang dibentuk atas dasar persetujuan mengenai satu coalition pact yang betul-betul akan kita hadapi sampai bila-bila. Macam Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan ada 4 komponen utama. DAP, PKR, Keadaan Amanah dan juga OPCO. So ada 4 komponen utama. So kita faham. Dan mereka buat pact. Apa saja pilihan raya, kita kena runding, kita kena bincang. Barisan Nasional pun ada komponen-komponen dia seperti UMNO, MIC, MCA. Dia ada bincang. JRS pun ada komponen-komponen. Perikatan Nasional ada komponen dia. Tetapi bila melibatkan gabungan-gabungan itu, kerajaan perpaduan, kerajaan gabungan, maka itu adalah kerajaan yang ataupun gabungan yang valid, kontrak yang valid setakat sampai pilihan raya. Kenapa saya kena cakap benda ni? Ini bukan UMNO pun tahu. Ini bukan setakat UMNO kena berpemikiran sedemikian. Pakatan Harapan pun kena berpemikiran sedemikian. Mereka sedang dan sudah pun bersedia. Kita pun kena sedang dan sudah bersedia. Kita kena faham bahawa kita kena sedang dan sudah bersedia. Sebab itu saya antara daripada penerangan sudah memulakan tour untuk memberi latihan-latihan kepada ahli-ahli kita. Berfikir secara kritis dan mula mengkaji dan mula membina kekuatan. Terutama last kita buat dekat Pahang tempoh hari. Sebab itu saya sempat pergi ke penamaan calon PRK Pelangai kan. Saya sempat pergi ke penamaan calon PRK Pelangai. Kita buat program dekat Bentong Pahang. Dan ada kegusaran-kegusaran daripada kalangan ahli. Kenapa di peringkat negeri tak ada gabungan? Seolah-olah macam kita ni pembangkang. Saya kata, kita kena faham. Kalau mereka tak nak bagi, tak apalah dia tak nak bagi. Itu kita kena faham. Ya, gabungannya peringkat federal. Di peringkat negeri, dia anggap kita ni adalah pembangkang. Seolah-olah macam tu. Walaupun dia tak katalah kan. Walaupun hakikatnya di Pahang, UMNO perlukan Pakatan Harapan. Kita kena ingat UMNO 17 kerusi. Barisan Nasional ada 17 kerusi di Pahang. Perikatan Nasional ada 17 kerusi di Pahang. 17. Yang ada 8 adalah Pakatan Harapan. Anyone dan tidak ada dalam kerajaan perpaduan di Pahang ni, tidak ada bahawa ada anti lompat parti. Tak ada. Undang-undang tu tak ada di Pahang. Diambillah 5 orang, tak kisahlah daripada Pakatan Harapan ke, daripada UMNO ke, lompat pergi kepada Perikatan Nasional, kerajaan Pahang akan tumbang. And yet, Menteri Besar Pahang keluar kenyataan. MB Pahang nafi PH tuntut 30% kuota jawatan lantikan. Menteri Besar Pahang menafikan dakwaan yang mengatakan PH menuntut 30% kuota jawatan lantikan dalam kerajaan negeri.
Setakat ini belum ada lantikan baru dalam semua agensi berkaitan kerajaan termasuk PBT. 30% siapa yang cakap? Setakat ini kedudukan JKK, kita belum buat lantikan baru. Jadi macam mana boleh kata tuduhan 30% untuk DAP dan sebagainya. Itu tuduhan liar, kata beliau. Ya, maksudnya jawatan itu dikekalkan daripada kerajaan sebelum ini. Tetapi daripada kan sebelum ini BN juga memerintahkan. So jawatan-jawatan, ada jawatan kuasa JKK dan sebagainya itu dikekalkan. Tapi dalam masa yang sama, tidak ada jawatan untuk Pakatan Harapan di negeri Pahang. Kita bukan cerita 30%. Tidak ada perbincangan pun. Malah ada exco yang dilantik. Kita bukan kata tak ada exco dilantik. Ada exco dilantik. Tetapi tidak ada peruntukan untuk exco tersebut. Jadi timbul persoalan. Dekat mana? Dekat mana yang dikatakan sebagai perbincangan, dekat mana yang dikatakan sebagai persahabatan, gabungan dan sebagainya, dekat mana. Dan kita kena faham, Mercy dia sekarang ni pada 17 Barisan Nasional, 17 Perikatan Nasional, tetapi ada 8 Pakatan Harapan dekat situ. Kita kena faham Bukan nak mengugut tuan-tuan, tapi kena faham statistik itu dulu. Kan berbeza dengan event dekat Selangor pun, sebenarnya tanpa Barisan Nasional still boleh memegang kerajaan sebenarnya. Dia bukan seperti mana yang kita lihat di negeri Pahang. Kalau tiba-tiba Pakatan Harapan kata kami tarik sokongan, kami tak bersama dengan kerajaan ini, tetapi kami tidak juga bersama dengan PN, tetapi kami jadi pembangkang. The moment PH jadi pembangkang di negeri Pahang, Pahang collapse. Itu je kita kata, Pahang collapse. Dia tak boleh jadi pembangkang, tapi the moment ditarik sokongan, Pahang akan collapse. Sebab sekarang ni pembangkang lebih ramai daripada kerajaan. Tu kena fikirlah. Kan? Fikir-fikirkanlah. Dan selamat beramal. Akhir sekali tuan-tuan, saya nak cerita. Berkenaan dengan Ustaz Wan G lah. Kan? Semalam saya tak nak cerita secara detail. Tapi saya lupa yang kawan saya Arman pernah interview beliau tentang kes tersebut. Saya tak boleh sebab saya ada gag order. Jadi saya tak boleh, menerangkan atau memberi penerangan tentang kes saya. Kalau ada boleh, nanti saya akan saya akan nyatakanlah boleh ke tak boleh, itu nanti. Tapi sekarang buat masa ni saya tak boleh bagi tahu nak pergi lebih lanjut kes saya tentang perkara tersebut, saya tak boleh nak nyatakan. Baik, untuk kita dengar tentang kes dan penjelasan Ustaz Wan G, apa kita dengar sendiri tuan-tuan, dan kita nilai sendiri. Sebelum kita nak pergi lebih lanjut ni, kita ada warming up sikit tentang isu yang melibatkan kepada saya lah, agak lama sebenarnya daripada 2012 lagi benda tu dimainkan. Lanjutannya 2000 ke 2014. Lepas tu bila saya kerja di Pulau Pinang, dia lagi panas kan. Pertamanya video tu sebenarnya keluar masa tu saya masih lagi ahli PAS. Itu yang pertama lah, saya masih lagi ahli PAS. Dan sebenarnya apa yang keluar semua tu orang miss maklumat. Sempurna dia cerita tu orang tak berapa jelas. Kalau kita ingat balik sebenarnya dalam sekitar tahun 2012, 2013, 2014 dia ada beberapa nama yang bercakap berkenaan dengan isu melibatkan kepada Raja-Raja Melayu. Kalau kita tahu ada seorang tu namanya Ali Abdul Jalil nama kan. Jadi Ali Abdul Jalil ni, dia ni pernah ditangkap sebab dia telah menghina Sultan Johor pada masa tu. Jadi bila dia telah menghina Sultan Johor, makanya dia telah ditangkap dan kemudiannya dia telah lari daripada Malaysia pergi duduk kat Sweden. Namanya Ali Abdul Jalil. Jadi makanya dalam situasi begitu, makanya saya ni memikirkan tentang kenapa ada watak-watak sebegitu. Dia ada 2-3 orang lagi lah. Cuma yang paling popular tu adalah Ali Abdul Jalil. Jadi saya ni pada masa tu membaca sebuah buku, iaitu menjelaskan berkenaan dengan ada satu jenis fiqh. Dia panggil fiqh tawakkuk. Fiqh tawakkuk ni fiqh futuristik, fiqh future di masa depan. Jadi maksudnya di masa akan datang nanti, apa akan berlaku dan apa yang kita kena standby daripada sekarang. Contohnya macam Al-Imam Abu Hanifah, pada era dia belum ada lagi orang tawaf di atas Kaabah. Tetapi pada era dia tu, dia dah interpret, dia telah cuba predik di masa akan datang bagaimana orang tawaf di atas Kaabah. Jadi dia buat hukum siap lah terhadap apa yang bakal berlaku. Makanya dia pun menyatakan hukum kita tawaf di atas Kaabah adalah boleh dan sah. Dan pada masa tu tak ada lagi
1000 tahun kemudian baru berlaku. Maksudnya dia dah predik di masa akan datang dan dia standby hukum lah kalau berlakunya begitu kan. Maka demikian juga bila saya lihat ada beberapa watak macam contoh Ali Abdul Jalil apabila dia bercakap berkenaan dengan institusi Raja-Raja Melayu. Dan sebenarnya kalau kita ingat balik pada masa tu dia bukan semata-mata isu institusi Raja Melayu semata-mata, tapi dia ada kaitan kalau kita ingat balik dengan kejatuhan kerajaan Perak yang menteri besar pada masa tu adalah Nizar Jamaluddin. Kalau kita ingat balik pada masa tu kan. Kan masa tu kan ada 2003 Ustaz. Tak salah saya. 2003 kan? Tak salah saya kan? 2003 kan? Kejadian. Dia kita 2008 kita ambil kerajaan. Saya ambil 2008. Betul. 2008. Dia 2008. Lepas tu dalam 2010, 2011 macam itulah kurang lebih. Kerajaan Perak tu telah dirampas. Kan? Lepas tu. Lama sangat. Lepas tu popular dengan satu istilah iaitu sembah derhaka. Itu semua datang daripada Datuk Seri Nizar Jamaluddin lah pada masa tu kan. Betul. Jadi masa tu kalau kita tengok dia ada satu kebisingan yang berlaku berkenaan dengan sikap orang terhadap Raja-Raja Melayu. Jadi saya melihat andai kalau berlaku 30 tahun akan datang 2030 ni, andai berlaku apa sikap kita pada masa tu. Situlah saya simbang berkenaan dengan fik tawakuk, fik masa depan dan berkait dengan institusi Raja-Raja Melayu. Sebenarnya saya predik apa yang berlaku dan kalau berlaku apa yang kita perlu buat. Itu yang saya bangkitkan. Tapi ialah saya menceritakan satu cerita yang begitu panjang yang mengambil masa sehingga 2 jam tetapi diambil yang pendek, akhir sekali orang salah faham dan dia lebih panas tu bila saya kerja kat Pulau Pinang lah. Kan? Sebelum PRU yang ke-14 saya kerja kat Pulau Pinang. Masa tu kebencian orang pada DAP ni agak kuat dan sebenarnya saya bukan kerja dengan kerajaan DAP. Saya kerja dengan kerajaan Pulau Pinang sebenarnya atas tiket Parti Keadilan. Saya orang Parti Keadilan, pimpinan Parti Keadilan hantar saya duduk kerja di sana. Lepas tu dan tak lama 8 bulan dia saya kerja kat situ. Tetapi sebab orang nak serang Lim Guan Eng pada masa tu, tambahan pula saya ada dekat situ, jadi orang cari point untuk memburukkan saya. Akhir sekali nak keluar video-video macam tu jadi viral, jadi popular dalam pada orang salah faham terhadap makna video tu lah. Itu yang asal cerita tentang yang tajuk orang kata tentang Sultan. Tapi kalau kita tengok pada hari ni pun sebenarnya yang ketara sangat ni sebenarnya daripada pihak PAS sebenarnya. Kita tengok statement daripada Menteri Besar Kedah kan. Dia cakap tu sebenarnya, itu sebenarnya dia lebih dari bukan sekadar menghina tapi lebih pada tu. Sebab dia sudah mempersoalkan keturunan Raja Selangor tu sendiri sebenarnya. Okey, kita dah dengar sendiri yang Ustaz Wanji sebut tadi tu berkenaan dengan fik tawakuk. Dan video dia tu yang disebut dalam satu ceramah tu ada lebih kurang dalam sejam lebih ke 2 jam sebenarnya video tu panjang. Tetapi dia ambil bahagian tu saja dan itulah yang dijadikan hujah dan pertuduhan yang digunakan untuk mengenakan Ustaz Wanji. Jadi beliau sendiri dah menjelaskan tentang perkara tersebut. Namun begitu, mahkamah mendapati dia bersalah bukan pada masa sekarang lebih kurang dalam I think 5 tahun lepas, 6 tahun lepas dan dia pernah dipenjarakan setahun dan saya pernah pergi penjara Kajang tu untuk bersolidariti. Bersolidariti sebab dia ditahan, dipenjarakan pada waktu itu pending appeal selama 1 hari. 1 hari 2 hari macam tu. So sekarang ini bila kita tengok masuk ke peringkat mahkamah rayuan, beliau kalah, masuk peringkat mahkamah persekutuan, akhirnya beliau telah kalah bukan di atas hukuman, bukan di atas pertuduhan tetapi di atas hukuman. Dan beliau telah dipenjarakan. Jadi ini orang sebab orang yang dipenjarakan daripada dia ni Ustaz Wanji ahli Parti Keadilan Dari dulu dia PAS, dia keluar daripada PAS, dia masuk Parti Keadilan. Dan ini pemikir-pemikir yang kita ada dan sekarang ni dia penjarakan. Bagi saya ialah kita dah kena fikirlah tentang undang-undang ni tuan-tuan. Dan tentang bagaimana undang-undang itu dilaksanakan pun dah kena fikir. Bukan saya kata suruh campur tangan. Tetapi kita kena review balik. Bahawa ni tahanan SOSMA ataupun tahanan ISA atau SOSMA apa orang kata dibawa balik dan apa orang kata dibagi macam what do you call that macam counselling lah kerana trauma yang mereka hadapi. Tetapi on top of that sebenarnya KDN sudah kena mula fikir menghapuskan akta-akta seperti SOSMA dan juga akta hasutan ni. Kalau macam tu nanti Sanusi boleh lepas. Dia ada banyak akta lain yang kita boleh kenakan. Antaranya Suruhanjaya Komunikasi SKMM, Sanusi boleh kena. Hasutan ni tuan-tuan, 3 tahun,
RM5,000, 3 tahun je penjara maksimum. Sikit je. Tapi kalau SKMM, yang tu sampai RM100,000 tau. Denda dia RM100,000, penjara kalau tak silap saya 10 tahun ke something like that. Tinggi. Kan? Tapi kenapa tak dipenjarakan di situ? Kenapa itu tidak berlaku, kita kata? Kan? Kenapa? Yang ni kita harap dengan tukarnya apa orang kata, peguam negara yang baru, kita kena fikir. Dan kabinet kena mula memikirkan untuk merombak perkara ini, merombak section ini, merombak akta ini, dan jangan kita rely dan terlalu bergantung kepada akta-akta yang lama sebab kita tak tahu apa nak buat. Itu Menteri KDN kena bangkitkan lah. Okay? Baik tuan-tuan, itu saja. Sekian daripada saya. Terima kasih kerana share, kerana like, subscribe. InsyaAllah derma tuan-tuan, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Wan G. Dan saya akan remind tuan-tuan every month supaya kita boleh contribute every month. Alhamdulillah kutipan yang kita ada ni saya akan serahkan terus kepada isteri Ustaz Wan G, Puan Salmi, dan kita doakan semoga beliau tabah dan insya-Allah mungkin saya tengah cari ruang untuk melawat Ustaz Wan G di penjara Kajang nanti. Sekian daripada saya. Sekian, selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting tuan-tuan, jangan pernah mengalah. Jangan pernah putus asa. Lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.